Saya pernah berhutang lah untuk mencari yang baru macam kursi meja. Saya berhutang lah untuk nak ganti yang baru kan, nak beli kita tak mampu. Sedangkan dulu warung saya banyak bocor-bocor, tak berapa baik. Itu yang kadang untuk berniaga tu susah jugalah. Kadang-kadang orang nak duduk pun masalah kan. Amal kebajikan tidak pernah terhenti. Selagi ia memperolehi pahala dan seterusnya memberi manfaat kepada orang lain, pasti usaha mencari diteruskan. minit masa perjalanan dari bandar raya bersejarah Melaka menuju ke satu perkampungan di daerah Masjid Tanah. Rezeki kali ini tertulis buat seorang ibu tunggal yang merupakan anak jati Kampung Pulau, Melaka. Suzana Gemboh, balu seorang angkatan tentera Malaysia, Allahyarham Muharram Yunus, bekas pegawai waran. Allahyarham berkhidmat kali terakhir di kem Sandakan Sabah dan menghembuskan nafas terakhir pada tahun 2011 akibat diserang sakit jantung. Saya pernah berkahwin dengan suami pertama selama dapat 3 orang anak lah. Lepas tu saya bercerai hidup. Selama 4 tahun saya tinggal jadi ibu tunggal. Sekarang saya temu jodoh dengan suami yang sekarang ni. Saya bernikah selama 9 tahun. Mempunyai anak seorang daripada arwah. Jadikan saat kematian kita pada jalan Allah dalam keadaan kita suka menemui Allah dan Allah suka menemui kita. Dengannya, kita beroleh satu kematian yang disifatkan sebagai kematian yang baik, husnul khatimah, iaitu kematian yang terpuji bagi orang yang beriman. Menepati firman Allah, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diredainya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Yang pergi tetap akan pergi. Yang tinggal dan masih diberi umur serta kudrat perlu meneruskan kehidupan. Bagi insan yang telah pergi menyambut panggilan ilahi, hanya doa dan pahala yang diharapkan oleh anak-anak yang soleh. Bagi Suzana, ujian ini penuh rahmat dan hikmah yang perlu ditempuhi. Saya kena kuat semangat untuk meneruskan kehidupan. Apa pun cabaran kita kena hadapi jugalah sebab kita dah jadi ibu tunggal. Kekuatan saya pada anak-anak dan adik-beradik lah yang memberi saya sokongan untuk mencari rezeki, untuk menambahkan pendapatan saya lah. Kedai makan peninggalan arwah suaminya ini punca pendapatan utama Suzana membesarkan anak-anaknya. Kudrat dikerah bermula jam 9 pagi, membuat kuih muih dan menyediakan bahan-bahan untuk berniaga. Kedai makan ini beroperasi dari jam 3 petang sehingga lewat malam. Tidak betah dengan satu pencarian, Suzana turut mengusahakan ikan keli
dan tanaman ubi di belakang rumahnya secara kecil-kecilan. Setelah suami saya meninggal, memang rasa perit sikit sebab segala-gala saya nak tanggung. Pembayaran sekolah anak pun beransur-ansur, bayar beransur-ansur. Meniaga pun saya cubalah perlahan. Saya meniaga ni untungnya dapatlah dalam 300-400. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Su, sihat? Sihat. Sibuk ke? Sibuk dah ni. Orang datang minum petang, ramai. Kedai ni memang akak punya sendiri ke macam mana? Ini agak menumpang tapak tuan punya tanah ni lah, tumpang kat sini. Itu pun kita minta izin dengan dia. Dia kat izin kan kita buka lah kedai ni. Berapa akak bayar sebulan? Sebulan tu ikut pendapatan yang kita dapat. Kadang akak bagi 30, kadang 50. Tengok ada rezeki bagi lebih lah. Tak tentulah, tak adalah dia tak tetapkan macam tu. Bermula dengan berniaga, air batu campur sahaja, Kak Ana melangkah setapak demi setapak. Dan gerai makanan ini adalah bukti kegigihannya untuk mengubah nasib keluarga. Allah berfirman yang bermaksud, Allah tidak menguji seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik dan hal itu tidak akan diperolehi kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Imam Muslim. Ada luahan yang ingin Suzana kongsikan bersama Pancata Wajada. Saya pernah berhutanglah untuk mencari yang baru macam kursi meja. Saya berhutanglah untuk nak ganti yang baru kan, nak beli. Kita tak mampu. Mengenangkan dulu warung saya banyak bocor-bocor, tak berapa baik. Itu yang kadang untuk berniaga tu susah jugalah. Kadang-kadang orang nak duduk pun masalah kan. 4 orang anak di bawah tanggungannya kini. Meski lelah menjadi ibu dan pada masa yang sama memikul tanggungjawab menjadi bapa kepada anak-anaknya. Namun, inilah ranjau kehidupan yang perlu ditempuhi sehingga hujung nyawanya. Mata pencarian rezeki dari kedai ini adalah rezeki yang halal dan jauh di sudut hati. Ia akan membawa keberkatan semata-mata untuk membesarkan anak-anaknya. Harapan saya inginkan anak saya berjaya dalam pelajaran, dalam hidupnya untuk meneruskan masa depannya sekiranya saya telah tiada di dunia ini supaya anak saya menjadi yang terbaik. Cabaran dan dugaan pasti ada. Namun, ibu tunggal ini tabah menghadapinya. Bukan mudah untuk menggapai segala impian dalam hidup. Namun, dia tetap teruskan demi mencari sesuap nasi. Meski tanpa modal yang besar dan peralatan perniagaan yang tidak mencukupi, dia tetap terus mengusahakan kedai makan ini dengan menggunakan apa sahaja bentuk barang yang ada. Jauh di sudut hati, dia berkeinginan seperti peniaga lain, punya peralatan berniaga yang lengkap. Impian akak ingin berjaya dalam perniagaan ni untuk masa depan, kembangkan perniagaan yang ada untuk berjaya lah dalam hidup kita dan besarkan perniagaan. Atas kerjasama kumpulan Affin Islamic Bank, segala impiannya dikecapi.
Jelas tergambar kegembiraan di riak wajahnya ketika memilih peralatan perniagaan di sini. Okey, kita dah beli bekas steamer satu. Apa lagi yang tak cukup? Dapur macam mana dapur ni, sesuai tak? Ini besar, dapat kecil. Dua ni pun cukup. Okeylah ni kan. Alhamdulillah, kalau dulu peralatan di gerai makanan Kak Ana serba-serbi tak cukup, tapi kita akan bagi wajah baru dengan memberi peralatan baru yang lengkap dan yang paling penting, tahan lama insya-Allah. Okey, kalau akak sesuai yang ni, ambil yang ni. Macam mana? Okeylah, yang ni okey. Ambil yang dua punya lah. Ambil yang dua lah. Okey. Sebab kedai kecil. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Setiap kesulitan ada kemudahan. Zakat yang diberikan oleh Affin Islamik kepada penerima kita ini adalah dalam bentuk apa yang mereka sedang lakukan untuk sebagai mata pencarian mereka sekarang ini. Jadi untuk Puan Suzana ini, kita berikan peralatan memasak memandangkan beliau sekarang ni memang berniaga kecil-kecilan. Bagi pancing lebih baik daripada bagi ikan. Mana pancing ni dia biasa mencari, kan? Ada umpan, dia cari ikan lagi, cari ikan. Habis ikan, cari ikan. Habis rezeki, cari rezeki. Mungkin bertambah lagi. Mungkin dia pergi ke pancing yang ke laut dalam sikit, lagi banyak pendapatan. Kalau bagi ikan ni sekali, masuk belanga, makan, habis. Kan? Jadi usaha tu tidak berpanjangan, tidak berterusan. Kita yang mahu tadi, usaha yang berterusan. Peralatan perniagaan telah diperolehi. Tidak terucap dengan kata-kata, hanya sujud syukur mampu dipanjat ke Ilahi atas rahmat dan kasih sayang yang dilimpah kepada umatnya. Bagaikan mimpi menjadi nyata, semuanya berada di depan matanya. Bagaikan 1000 rahmat kerana nama dan dirinya terpilih untuk menikmati rezeki yang tak diduga-duga. Bertahun-tahun dia mengidamkan peralatan perniagaan ini. Syukur kini semua miliknya. Namun, masih ada kekurangan yang perlu dilengkapi. Melihat akan keadaan struktur kedai makannya, kami bawakan Suzana ke sebuah kedai binaan. Struktur binaan kedainya tinggi dan ini menyebabkan mudah terkena tempias hujan, sekaligus tidak memberi keselesaan kepada para pelanggan yang berkunjung ke sini. Justru, bantuan tambahan membina bumbung di tepi dan belakang kedai kami berikan. Kita berharap agar Puan Suzana sekeluarga akan dapat manfaat yang besar daripada zakat yang diberikan oleh Affin Islami ini. Belajar dari masa ke semasa, menimba ilmu, menimba pengalaman, membina kapasiti sebagai seorang peniaga yang berdaya maju dan berjaya. Misi bantuan masih diteruskan. Papan tanda tertulis Warung Anak Pulau menjadi pilihan wanita ini. Nama yang unik diambil sebagai strategi perniagaan untuk para pelanggan mengingati dan sentiasa berkunjung ke kedainya ini. Kita percaya bahawa program ini akan dapat mendidik masyarakat kita yang menonton rancangan ini agar betapa pentingnya kita mengeluarkan zakat, dan selain zakat penting juga untuk kita membantu menghulurkan derma, bantuan dan sebagainya kepada orang-orang yang memerlukan untuk mengeluarkan mereka daripada keadaan hidup mereka yang terhad dan susah dan serba tidak berkemampuan kepada satu keadaan yang mereka boleh berdikari dan boleh hidup dengan selesa seperti mana orang yang lain. Dahulu kedainya kecil dan terdapat banyak kerosakan yang perlu diperbaiki. Kini, ia menjadi lebih cantik dan selesa. Ini semua berkat keprihatinan Wakil Rakyat Dun Tanjung Bidara, Melaka. Datuk Abdul Karim Sulaiman terlebih dahulu telah memberi sumbangan dalam pengubah suaian kedai makannya supaya menjadi lebih luas dan selesa. Saya tengok potensi dia amat baik. Potensi untuk maju lagi ada. Kerana saya mengikutilah. Kerana saya pun duduk satu kampung, sekampung. Jadi saya tahu dia punya perkembangan. Bermula daripada kecil-kecil, dari kecilan,
lengkap sikit. Kemudian saya sempat bantu bangunan ni bagus sikit, atap dengan bawah tu. Sekarang juga datang lagi dengan equipment, peralatan dapur yang sophisticated lah, dia upgrade lagi, lagi sudah canggih. Jadi saya tengok tadi memang menimbul semangat dia. Dapat mempertontonkan kepada masyarakat kita bagaimana secara realitinya zakat-zakat yang kita keluarkan ini dan sedekah-sedekah yang kita keluarkan ini dapat membantu memulihkan dan mempertingkatkan daya ekonomi ataupun taraf hidup umat Islam di Malaysia. Dia pasti tidak akan sia-siakan bantuan yang diperolehi. Peluang seperti ini tidak semua orang akan mengecapinya. Kini, dia perlu meneruskan usaha dengan semangat yang kian membara. Bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa kan tahu. Justru, segala bentuk bantuan ini adalah tapak untuk dia menuju kejayaan, menjadi usahawan yang berjaya. Kita mendalami, so bila dah kita masak sedap, so pelanggan datang, pelanggan akan repeat lagi akan datang. Banyak resepi yang kita guna pakai pada hari ini dengan resepi di luar yang kita gunakan stok udang yang kuat. Usahawan yang berjaya adalah usahawan yang penuh dengan ilmu, pengalaman dan kemahiran di dalam dirinya. Wang ringgit tidak boleh memberi ilmu, tetapi dengan ilmu, kita boleh mendapatkan harta. Jika seseorang itu kaya raya, tetapi jika tiada ilmu, lambat laun hartanya akan habis disebabkan kebodohannya. Saya jalankan warung saya menjual kuih-kuih dan makanan panas. Kalau boleh, saya nak juga kembangkan dengan masakan yang lebih baik seperti char kway teow, menu-menu yang baguslah untuk majukan kedai saya. Justru, bantuan yang diberi kami selarikan dengan ilmu kemahiran. Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka sudi memberikan kerjasama sekali lagi kepada Manjada Wajada demi berkongsi ilmu, tips dan kemahiran kepada usahawan yang ingin berjaya. Suzana diajar tentang aspek kebersihan sebagai asas utama dalam mengendalikan sebuah kedai makan. Kali ini, Chef Muhammad Azim Ash berkongsi ilmu rahsia resepi masakan ini. Sebenarnya kalau kita ikutkan dalam Islam pun memerlukan kebersihan. Bukan sahaja tentang diri kita tetapi persekitaran dan juga makanan. Okey, untuk peniaga dan atau usahawan ni, untuk saya memang tekankanlah tentang kebersihan sebab kita menjual makanan kepada pelanggan. So, kita tak nak nanti nama buruk kepada kita sebab pelanggan kita sakit ataupun ceret-beret. Selepas menimba ilmu dari aspek kebersihan, dia diajar untuk memasak menu char kway teow. Kali ini, Chef Muhammad Azim Hash berkongsi ilmu rahsia resepi masakan menu ini. Resepi yang kita guna pakai pada hari ini dengan resepi di luar yang kita gunakan stok udang yang kuat. Untuk berjaya dalam bidang perniagaan tak semestinya terlalu banyak menu. Memadai dengan satu jenis menu dan dihasilkan dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab sebagai seorang Islam. Dan hasilnya nanti akan menzahirkan satu bentuk masakan yang menarik, sedap dan bersesuaian pada harga yang kita letakkan. Puan Suzana ni dia suka bertanya, banyak bertanya. Bila dia banyak bertanya ni, kita akan tahu apa yang kelemahan dia. So dalam masa yang sama dia akan memperbaiki kelemahan dia dan dia akan dapat ilmu tambahan lah. Di samping tu Puan Suzana datang kat sini, dia dah berjumpa dengan kawan-kawan usahawan-usahawan yang lain yang datang kat sini dan dia berkongsi ilmu. So tak rugi Puan Suzana datang kat sini, dia akan belajar dan dia dapat kenalan baru. Mungkin Puan Suzana akan belajar dengan kawan baru tentang masakan dan berkongsi untuk berniaga lah. Suzana begitu teruja dengan ilmu yang diperolehi. Selepas ini, dia boleh mempelbagaikan hasil perniagaannya. Char kway teow boleh dijadikan sebagai menu utama dalam perniagaannya. Manakan tahu, berkat usaha gigihnya, menu yang dipelajari hari ini
akan menjadi sebutan dan kesukaan ramai pelanggan di kampungnya. Menyelerakan. Siap. Rasa seronok dapat pelajaran yang baru, dapat jumpa usahawan-usahawan yang ingin belajar bersama dengan akak lah. Semangat Suzana untuk mengembangkan perniagaannya semakin berkobar-kobar. Impiannya kini sudah di depan mata. Berharap agar beliau sentiasa menjaga amanah dalam menjalankan perniagaan dan juga dalam urusan-urusan kehidupan beliau yang lain. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang bermaksud sesungguhnya sebaik-baik orang untuk diberikan tanggungjawab adalah orang yang kuat, iaitu orang yang mempunyai keupayaan dan kapasiti yang baik, juga seorang yang amanah. Saya sangat berharaplah sebenarnya Puan Suzana tidak mensisihkan peluang yang diberi oleh TB Al-Hijrah dan Kolej Komuniti Bukit Beruang untuk dia menzahirkan perniagaan ini supaya dia menjadi insan yang boleh menyumbang kepada masyarakat itu sendiri ataupun orang-orang yang beragama Islam yang lain untuk memudah mendapatkan makanan yang halal. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Hijrah, Afin Group dan Kolej Komuniti telah sudi mengambil saya untuk menambahkan ilmu, belajar untuk masa depan, untuk kembangkan saya punya perniagaan. Terima kasih banyak-banyak. Dia tidak perlu menoleh ke belakang lagi. Langkah harus digerak ke depan dengan semangat dan usaha. Okey ya? Buat minum. Terima kasih. Alhamdulillah, papan tanda dan bubung sudah siap dipasang, kemahiran dah diberi dan peralatan pun dah lengkap berada di gerai makanan. Apa yang tinggal lepas ni ialah usaha, doa dan tawakal. InsyaAllah boleh berjaya. Seperti yang tertulis di surah Al-Mulk ayat yang ke-15, Allah telah menjadikan bumi ini untuk kita terokai. Maka terokailah ia dan makanlah sebahagian rezeki daripadanya. Jangan berpelut tubuh. Assalamualaikum. Bagi individu yang berminat untuk memulakan perniagaan dan ingin menjadi usahawan khusus dalam perkhidmatan kedai makanan, ia bukanlah sesuatu yang sukar. Pelbagai agensi-agensi yang sedia ada boleh membantu anda untuk memulakan atau mengembangkan usaha ini. Antara kementerian yang boleh dirujuk adalah Kolej-Kolej Komuniti, Kemas dan Giat Mara. Agensi-agensi ini membantu memberikan pelbagai kursus dan kemahiran yang diperlukan oleh anda. Antaranya adalah catering dan sajian, fashion dan pakaian, kecantikan dan dandanan, kesenian dan kebudayaan, bahasa, kenderaan dan automotif. Mereka boleh dihubungi melalui Kolej-Kolej Komuniti, Giat Mara dan Kemas berdekatan dengan anda. Kadar bayaran yang dikenakan di Kolej Komuniti bagi setiap kursus adalah sebanyak RM20. Kursus dijalankan secara sepenuh masa dan separuh masa. jatuh megagah berdiri, tiada tangisan, tegar meniti ranjau hidup. Seraut wajah seribu harapan, secebis senyuman sejuta impian, susah mengeluh berputus asa, kerana janjinya pasti.